A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran dia merupakan panduan kehidupan untuk kita manusia semasa kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita berpegang dengan Al-Quran, maknanya kita berpegang dengan tali yang kukuh, tali yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tanggungjawab kita antaranya mencari ilmu. Ilmu yang kita dapat, kita wajib untuk kita amalkan. Dan semua apa yang kita amalkan mesti dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kekuatan yang menonjol dalam tafsir Tok Guru ni, kita nampak dia hidup. Antara faktor kita nampak dia hidup kerana Tok Guru dia hampir semua ilmu yang dia ajar tu dia amal dalam kehidupan dia, menyebabkan masyarakat umum melihat tafsir Tok Guru ni mudah difahami kerana apa yang Tok Guru ajar dia ikhtiar untuk diamalkan dalam kehidupan dia. Jadi untuk meneruskan tradisi kemeriahan dunia kita dengan ilmu, maka amba cuba untuk ambil slot khusus kuliah pagi Jumaat jam 9.30 pagi untuk sama-sama kita hayati, untuk sama-sama kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran berpandukan kepada tafsir yang telah ditafsirkan oleh Tok Guru. Semoga manfaat ini dapat kita ambil untuk kebaikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, fa inna asyrafal sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina warzuqna tilawata kitabika ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya alim. علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, sekali kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah, anugerah kehidupan ini, anugerah iman dan Islam menjadikan kita insya-Allah sentiasa berusaha untuk memastikan kehidupan kita ini berpaksi kepada ketaatan, ketundukan, kepatuhan kita kepada segala arahan dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan hari yang penuh bahagia dan berkat ini dapat memberi rahmat dan keberkatan kepada kehidupan kita.
InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi kuliah tafsir kita pagi Jumaat. Dan surah pada pagi ini adalah surah An-Nasr. Muka surat 37-38. Secara umum, surah ni sebagaimana banyak surah-surah yang akhir-akhir Al-Quran ni dia pendek-pendek, tetapi sebagaimana kita tahulah, walaupun ayat-ayat dalam satu-satu surah tu pendek, tetapi dia cukup bernilai tinggi, termasuk surah An-Nasr. Dan surah-surah ni biasanya agak kerap lah dibaca oleh Tuk-Tuk Emel, Tuk-Tuk Ayah Kapung, sebab mungkin nak baca surah-surah panjang-panjang teringat. Jadi kita baca surah-surah pendek semasa kita jadi imam. Tetapi apapun yang penting penghayatan itu. Setiap kali kita baca, maknanya kita cuba fahami makna dia. Cuba kita hayati maksud dan kehendak daripada ada keterikatan kita dengan Al-Quran, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Surah An-Nas ni kebanyakan ulama kata turun di akhir kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun faham apabila turun surah ni menggambarkan kehidupan dia di atas muka bumi ni dah di peringkat akhir dah. Dan surah ni juga gambaran apabila kita semakin akhir, semakin tua, adaknya semakin dekat kita dengan saat kematian, maka ibadat kita khususnya kena lebih banyak lah. Termasuk kita kena banyak bertasbih, tahmid dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhati Nabi kita kan tugas dia sebagai seorang Nabi dan Rasul. Dan kewafatan dia tu sebagai detik permulaan untuk dia seolah-olahnya menerima balasan terhadap segala amal ibadat dia, segala jihad dia, tenaga yang dia curahkan semasa dia hidup atas muka bumi ini, menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahulah melalui Al-Quran, melalui kitab-kitab sirah yang kita baca, sebagaimana yang kita maklumi, Nabi SAW telah menyampaikan risalah dengan terbaik. Dalam masa yang sama dia tunjuk contoh teladan yang terbaik, termasuk dalam bab beribadat kepada Allah SWT, sehingga kita tahu riwayat menyatakan macam mana sampai ke peringkat kaki dia beribadat, bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tengoklah macam mana sehebat mana pun penentangan kaum dia pada masa itu, apa yang dia fikir ialah illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Maknanya sekiranya yang pentingnya dia yakin apa yang dia buat ni betul, mengikut kehendak Allah SWT, dan yang penting keredaan daripada Allah Taala. Apapun mari daripada makhluk, setuju ke tak setuju, itu lama dua lama tiga. Yang pentingnya kita yakin kita berada di atas jalan yang benar. Inilah qudwah, teladan yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kadang-kadang kita terfikir, kalau melalui surah ni kita terfikir, kenapa Allah Taala tidak nikmat kemenangan tersebut, nikmat kemenangan. Jadi di sini juga
melalui kefahaman kita terhadap ayat ini menggambarkan kepada kita kemenangan yang sebenar, bukan kemenangan yang kita fikir, tetapi kemenangan yang sebenar ialah apabila kita hidup atas muka bumi Allah ni, kita boleh taat dan patuh sepenuh kepada kehendak dan perintah Allah SWT. Kemenangan yang sebenarnya adalah apabila kita mampu menguruskan kehidupan kita, menguruskan hati kita, menguruskan jiwa kita, menguruskan nafsu kita, supaya betul-betul boleh tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok Nabi hatta masa dia mendapat kemenangan pembukaan kota Mekah pun sebenarnya hidup dia tak sultah. Dia mempunyai kekuasaan yang paling tinggi ketika pembukaan kota Mekah. Tapi kehidupan dia sama aja sebagaimana sebelumnya, sebagaimana dia berada di Mekah. Dan sebenarnya kita fikir, kalau Nabi SAW dengan kekuasaan yang ada pada dia, kalaulah dia nak ambil imtiazat, kita panggil, nak ambil keistimewaan tertentu untuk diri dia, biar dia, maknanya ini hasil daripada usaha dia, perjuangan dia. Jadi kalau dia fikir dia nak hidup senang sikit, ada kemudahan-kemudahan tertentu. Kalau kita sekarang ni ada pengawal keselamatan, ada pegawai-pegawai yang mengelilingi kita, ada kemudahan-kemudahan yang diberi berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan perjalanan macam-macam lah. Tetapi bukan itu sebenarnya dia nak. Bahkan kalau kita perhati, hatta akhir-akhir pun kadang-kadang ada masa tertentu dia terpaksa pinjam barang dengan orang untuk meneruskan kehidupan, sebagaimana kisah dia pinjam dengan orang Yahudi itu sendiri. Tetapi apa yang Islam nak tunjukkan kepada kita, apa yang Nabi SAW nak cerita kepada kita, kepada umat dia, adalah keyakinan kita terhadap Islam ini sehingga menjadikan kita ni betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau dalam buku ni dia cerita muka surat 38 tu, Nabi SAW dia selepas pada dia berhijrah, dan dia berdepan dengan bermacam-macam sabotaj lah, terutama daripada orang munafik sendiri, selain daripada kafir Quraisy pada masa itu. Dan sampai ketikanya Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi SAW, telah sampai masanya untuk kamu pergi ke Mekah. Sebab ada ayat Quran dalam surah Al-Qasas, kalau kita perhati, surah Al-Qasas ayat yang ke-85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang fardukan kepada kamu Al-Quran. Di sini dia tulis farada. Biasanya nazala Al-Quran ni diturun kepada Nabi SAW. Tapi dalam ayat ni, ayat surah Al-Qasas, la radduka ila ma'ad. Yang pentingnya ayat ini ni merupakan juga satu mukjizat daripada Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ta'ala berjanji pada Nabi, ini turun ni ketika mana Nabi nak berhijrah. Hijrah daripada Mekah ke Madinah. Setengah riwayat kata turun semasa Nabi berada di Juhfah, sekitar Juhfah. Turun ayat ni, walaupun Nabi terpaksa tinggal kampung halaman,
Tetapi Allah Ta'ala beri jaminan, Allah sebagaimana Allah yang menurunkan Al-Quran ni, memilih Nabi Muhammad SAW untuk menanggung risalah ni, Allah juga akan pastikan la radduka ila ma'ad. Bahawasanya Nabi ni sampai satu masa dapat kembali semula ke Mekah. Dan kaitannya macam mana? Sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Kita tahu ayat ni berkaitan dengan mimpi benar daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dia bermimpi dia boleh balik Mekah dan dia boleh mengerjakan umrah. Dan selepas pada tu Nabi ini cerita kepada para sahabat, yang menyebabkan para sahabat ni rasa gembira lah. Jadi sebab itulah lepas pada tu Nabi dan sebahagian pada para sahabat ni pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Baik. Muka surat 39 tu, dia kata Nabi kita dilahir dan dibesarkan serta berumah tangga di Mekah. Mekah ni adalah kampung halal. Faktor dakwah, ketentuan daripada Allah Ta'ala, Nabi terpaksa dengan berat hati meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Jadi dia kata dalam buku ni, agak-agaknya kalau kena pada kita lah, kalau kena pada kita, minta dijauhkan bala. Kalau kita terpaksa tinggal kampung halaman dalam keadaan kita ni tua dah contohnya, belah mana macam keadaan kita. Muka surat 40 tu, dia kata lihat pada butir mata anak. Butir mata anak ni kita perhati mata anak kita contohnya. Lihat mata isteri kita, lihat kampung halaman, kita akan terasa sesuatu yang terlalu berat untuk ditinggalkan. Jadi dia nak cerita macam mana kita boleh gambarkan suasana Nabi dan para sahabat pada masa itu. Apabila terpaksa meninggalkan kampung halaman semata-mata kerana nak menyelamatkan nyawa, akidah, nak bawa risalah Islam ini. Kalau kita sendiri pun kita tidak akan rela terlalu susah. Termasuk dia kata kalulah kadang-kadang orang yang keluar daripada kampung halaman ni nak cari duit lah, sebagaimana orang zaman dulu, termasuk orang Kelantan ramai yang berhijrah ke Singapura. Tapi maknanya hati dia tu tetap teringat kepada rumah. Dia akan balik ke rumah. Ini kan perjuangan. Perjuangan ni maknanya kita tidak tahu masa depan kita. Mana berdepan dengan segala cabaran, dan inilah yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam buku ni dia cerita macam mana suasana ataupun situasi apabila para sahabat termasuk Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, termasuk apabila mula-mula sampai di Madinah peringkat awal. Termasuk dalam buku ni dia cerita ramai juga di kalangan sahabat ni sampai ke Demai Kediri, kita panggil Demai, kerana nak tinggalkan kampung halaman saya ni. Abu Bakar dia bersyair, sebab tu Arab ni dia masyhur dengan syair. Dia boleh ta'bir hati apa yang dia fikir tu melalui syair. Antaranya dia kata muka surat 41 tu, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lih. Setiap pagi seseorang itu ditemani bersama keluarga dia kata. Walhal maut lebih dekat kepadanya daripada tali kasutnya. Maknanya setiap pagi kita ni kebiasaan kita ditemani oleh kaum keluarga. Tapi apabila kita berhijrah, maknanya kita meninggalkan kampung halaman, anak beranak, isteri ke, kaum keluarga ke, memang sedih lah. Tapi apa pun dia kata maut ni sebenarnya lebih dekat dengan kita ni berbanding dengan tali
dia juga bersyair. Ala laita sya'ri hal abitanna lailatan biwadin wa hawli idhkhirun wa jalilu. Aduhai diri, masih mungkinkah aku dapat bersama tidur malam di lembah yang dipenuhi dengan rumput idhkhir dan jalil, dia kata. Idhkhir dan jalil ni setengah riwayat kata dia merupakan pokok tumbuhan yang melahirkan bau yang wangi lah, bau yang wangi. Wahal aridan yauman miyaha majannatin wahal yabduan li syamatun wa tafilu. Adakah mungkin ku temui lagi gemercik air mijannah? Adakah terlihat lagi bukit Syamah dan Tufail yang menjulang? Mana ini daripada Mekah ke Madinah. Sedangkan kalau kita perhati, Bilal ni masa dia duduk di Mekah, dia asal hamba. Kita tahu sejarah dia diseksa. Maknanya bukanlah dia hidup dalam keadaan tenang-senang masa duduk Mekah. Tapi tabiat kita manusia, macam-macam mana pun kita terikat dengan kampung halaman. Termasuk Bilal sendiri pun teringat kepada kampung halaman, menyebabkan dia juga antara sahabat yang demam selain pada Abu Bakar. Nak rayaknya susahnya sebenarnya hati seseorang tu nak meninggalkan kampung halaman, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah pernah bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana keadaan sebahagian para sahabat, termasuk ayah dia Abu Bakar dan Sayyidina Bilal, menyebabkan Nabi ini berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au ashad. Wangkul hummaha faj'alha bil juhfah. Sehingga Nabi berdoa, ya Allah, kamu berilah kepada kami ni rasa kasih kepada Madinah ni, tempat baru, sebagaimana kasihnya kami kepada tempat lama iaitu Mekah. Bahkan lebih lagi kasih kami. Itu salah satu cara lah untuk kita hilangkan kerinduan kita pada tempat asal kita. Wasahihha, dan berilah kami kesihatan. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha, dan berilah, kita kata keberkatan lah dalam kehidupan kami ni. Nak nego ke, nak bercucuk tanah ke, beri keberkatan. Wangkul hummaha, dan penyakit-penyakit yang ada ni minta jauhkan. Kalau dalam doa ni dia kata faj'alha bil juhfah, supaya pergi jauh daripada Juhfah ni, tempat yang agak jauh lah daripada Madinah. Muka surat 42 tu bab kata orang tua. Itu juga binatang-binatang, burung-burung pun. Pagi-pagi semua pakat keluar daripada sarang dia. Balik, petang semua pakat balik belaka. Walaupun rumah burung tu sekadar, kita tahulah sarang burung secara tu lah. Tapi tabiat, naluri, hatta makhluk lain seperti burung pun akan kembali ke kampung halaman dia, ke rumah dia. Apatah lagi kita manusia. Nak ceritanya, manusia ni Allah Ta'ala buat keterikatan dia dengan tempat asal dia, kampung halaman dia tu tinggi. Itu tak pelik lah. Jadi begitulah apa yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Bukan senang tu perjalanan hidup, termasuk nak berhijrah lah. Hijrah. Jadi hijrah ni sebenarnya dia merupakan satu kisah macam mana kita nak uruskan kehidupan kita, macam mana kita nak urus perasaan kita, ketentuan, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setara Nabi pun ada perasaan sedih, begitu juga para sahabat, tapi akhirnya tempat kita adalah pergantungan sepenuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia ada kaitan dengan surah An-Nasr. Baik. Dalam surah An-Nasr ini juga kalau kita baca,
Dia berkaitan dengan dia nak tonjolkan kebijaksanaan yang ada pada sebahagian manusia termasuk sahabat pada masa itu. Walaupun dia masih di umur muda. Contohnya apa yang berlaku kepada Abdullah bin Abbas. Sayyidina Umar ni, ya sebab dia seorang pemimpin yang hebat. Jadi antara kehebatan dia adalah dia mampu melihat seseorang ni, kekuatan yang ada pada seseorang. Termasuk tengok kekuatan yang ada pada Abdullah bin Abbas, menyebabkan ada masa-masa tertentu dalam majlis-majlis resmi tertentu yang ada kibar as-sahabah, kita panggil sahabat-sahabat yang hebat-hebat ni, Sayyidina Umar ajak sekali Abdullah bin Abbas hadir sekali dalam perjumpaan tersebut, menyebabkan sebahagian para sahabat tertanya-tanya sebab apa Sayyidina Umar pilih Abdullah bin Abbas sedangkan dia masih muda. Jadi dalam satu majlis, Sayyidina Umar tanya para sahabat, apa yang kamu faham tentang ayat ni? Apabila turun ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi sebahagian sahabat dia jawab benda jelas. Mana ini nak cerita tentang kemenangan pembukaan asasnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan macam mana Allah Ta'ala minta supaya kita ni sentiasa beristighfar, memuji, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, betul lah jawapan tu. Jadi Sayyidina Umar tanya pula Abdullah bin Abbas, apa pandangan kamu? Jadi Abdullah bin Abbas kata, apa yang aku faham, surah ni menggambarkan umur Nabi dah semakin hampir. Mana ini sebagai isyarat Nabi akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan kita semua sekali. Ini nak menunjukkan kepada kita tentang al-fahm ad-daqiq, kefahaman yang begitu jitu, begitu mendalam yang ada pada Abdullah bin Abbas, dan ini patutnya digunakan. Hak kita panggil orang muda lah. Kadang-kadang tenaga muda. Ya, kita tak perlu tunggu siapa umur dia 60, siapa umur 50. Kadang-kadang umur dia 20 lebih pun, kalau dia ada kriteria yang melayakkan dia untuk diberi tugas fahamlah bila sebut muda ni bukan hanya pada umur saja sebenarnya. Muda tu mungkin pada umur, tetapi juga muda yang berkaitan dengan kemampuan dia di sudut pergerakan. Maknanya muda di sudut kesihatan, muda di sudut umur, muda di sudut pemikiran, muda di sudut kemampuan dia mengeluarkan idea yang boleh memberi maslahah kepada umum, kepada negara kalau kita kata, kepada satu-satu organisasi. Ini sebenarnya makna package dalam muda itu sendiri. Dan sebagaimana kita biasa sebutlah, kita perlu gabungan. Contohnya dalam menguruskan satu-satu organisasi hatta sebuah negara pun, memang kita perlu gabungan antara hamasah asy-syabab dengan hinkah asy-syuyukh. Hamasah asy-syabab ni ialah apa semua sekali dia semangat. Tetapi orang lama ni, asy-syuyukh kita panggil ni, dia ada pengalaman. Jadi kita perlu gabung. Dan muda juga kadang-kadang mungkin dia umur tua, tetapi pemikiran dia sentiasa bernas dan dia belum pernah diberi tugasan untuk mengepalai satu-satu organisasi ke sesebuah negara ke, walaupun dia dah berumur, tetapi dia muda di sudut gagasan, idea yang dia nak bawa, yang kita yakin boleh memberi kebaikan kepada rakyat keseluruhan, dan dia masih belum lagi mengepalai. Ini pun masuk muda juga. Ini yang kita boleh faham daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina Umar dalam dia berinteraksi, berkomunikasi dengan sahabat-sahabat yang muda, termasuk Abdullah
bin Abbas. Dan ini berlaku berkait dengan wal fath. Baik. Dalam ni juga dia cerita tentang kalau kita tengok antaranya sejarah ayat ni berkait dengan mula-mula dibaca tadi, apabila Nabi SAW dia bermimpi boleh buat umrah, kemudian sejarahnya memang dia pergilah dengan para sahabat, tapi dia tidak dapat laksana umrah tersebut sebagaimana kita tahu. Jadi ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ni. Yang pertama, dia berkait dengan mimpi itu sendiri. Dan mimpi ni kita tahulah, mimpi ni kalau Nabi SAW, mimpi Nabi memang benarlah. Dia mimpi umrah dan kaitan dalam surah Yunus ayat yang ke-62 ada disebut, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya. Jadi al-bushra dalam kehidupan dunia ni, sebagian ulama kata dia merupakan ar-ru'ya as-salihah. Dan memanglah kita ni, Nabi SAW ada bersabda, selepas pada kenabian ni tidak ada lagi lah Nabi kecuali mubasyirat. Jadi maksud mubasyirat adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Baik, apabila sebut mimpi ni, cuma berdasar pengajian dan kefahaman kita, mimpi ni kita tak boleh buat sumber asas, masdar syariat tak boleh lah. Cuma mimpi ni dia macam pelengkap untuk kehidupan individu yang mana kepada dia, terutamanya apabila contohnya kita nak buat satu-satu keputusan yang besar ke, ada mimpi-mimpi tertentu yang memberi semangat, motivasi kepada kita. Tapi kalau kita tak ada mimpi pun tidak ada masalah. Macam contohnya mimpi kita nak jumpa dengan Nabi SAW, bolehlah kita berdoa, kita minta dengan Allah Ta'ala. Tetapi kita kena faham, kebanyakan para sahabat ada yang cerita dia mimpi selepas pada Nabi SAW wafat apa dia semua sekali, dia ada mimpi dengan Nabi ke, tak ada. Tapi kalau ada, maknanya benda tu molek. Tapi kebaikan untuk diri dia, tak boleh dia nak paksa kepada orang lain. Ya, apabila sebut mimpi ni, adalah ulama yang bincang bab ni. Dia kata kalau kamu nak supaya kamu mimpi benda-benda yang molek, termasuk Ibnu Sirin, dia kata kalau mu nak mimpi benda molek, maknanya ni tak mimpi ni, kita kena pastikan kehidupan kita ni betul-betul mengikut kehendak Allah SWT. Barulah masa kita tidur tu kita boleh mimpi yang elok-elok. Itu pandangan Ibnu Sirin. Ibnul Qayyim dia juga ada sebut, mana-mana orang yang nak mimpi yang benar, jadi masa dia hidup ni, dia kena pastikan dia ni hidup dalam keadaan benar. Benar dia hubungan dengan Allah Ta'ala, hubungan dia dengan makhluk, percakapan dia, janji dia, semua sekali mesti benar. Itu sebagai langkah utama untuk dia dapat mimpi yang benar. Dan Ibnu Qayyim juga kata kita kena pastikan sumber makan minum kita ni daripada sumber yang halal. Dan kita kena sentiasa al-muhafazah alal awamir wan nawahi. Kita kena jaga semua perintah Allah SWT. Perintah Allah dan larangan Allah mesti kita kena jaga. Dan sebaiknya dia kata kita tidur dalam keadaan berwuduk. Kalau kita sebelum kita tidur kita bersama dengan isteri, kita mandi dulu contohnya, itu taharah kamilah. Dan kita menghadap kiblat, nak tidur pun menghadap kiblat, dan sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Dan sebolehnya dia kata
Kita zikir ni sehingga kita jenera. Kita tertidur. Jadi biasanya orang macam ni kalau dia mimpi, mimpi yang benar. Terutamanya mimpi bil ashar, di waktu sahur lah. Sebab di waktu sahur tu waktu turun rahmat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan syaitan pada masa tu pun tidak galak sangat lah. Sebab syaitan ni dia galak pergi ke awal-awal, maghrib lepas isyak awal-awal ni dia galak. Jadi sebab itulah orang kata kalau kita mimpi awal sangat tu kadang-kadang banyak hak mengarut sikit lah. Tapi hak mimpi yang lebih kukuh, lebih tepat adalah mimpi dekat-dekat waktu sahur lah dia kata. Itu berkait dengan dia dapat pergi ke Mekah, dapat melakukan umrah. Dan Nabi pun memang pergi. Apabila dia cerita pada para sahabat dan sahabat semua sekali, yang pergi sekali itu memang bergembira lah. Cuma apabila sampai di satu tempat, sebagaimana kita tahu di Hudaibiyah, orang kafir Quraisy ni, kalau dalam buku ni sebab dia kata muka surat 42 tu, orang kafir Quraisy pada masa tu apabila dia dapat tahu Nabi nak masuk Mekah ni, dia kata belah-belah mana pun, walau pusing ikut mana pun, kita tak boleh benar Nabi Muhammad SAW ni masuk Mekah. Sebab ini dia kata boleh menjatuhkan image kerajaan Quraisy pada masa tu. Jadi ini dia kata tabiat manusia. Lebih pada nak jaga image berbanding dengan prinsip. Jadi itu kita boleh hurai dalam bab lain. Maknanya dia kata semenjak zaman dulu sampai sekarang ni, sifat nak nak jaga rezeki masih tetap kekal. Walaupun terpaksa melakukan kezoliman, walaupun terpaksa melakukan pengkhianatan, tapi kerana nak jaga image, kerana nak jaga puyuk nasi, manusia tetap buat. Semenjak zaman dulu, termasuk zaman Nabi apabila dia berdepan dengan pemuka kafir Quraisy. Baik. Nabi ni apabila tak dibenar dia masuk Mekah, tak apalah, akhirnya dia tahallul. Tak ada buat umrah, tak ada masuk Mekah. Tahallul di kawasan Hudaibiyah tu je. Dan orang yang beri cadangan nak menggambarkan macam mana Islam ni dia tidak membezakan antara lelaki dan perempuan. Ummu Salamah lah yang beri pandangan kepada Nabi SAW pada masa tu, supaya kamu keluar daripada kemah ni, kamu gunting rambut kamu cukur ke, maknanya tahallul, kemudian kamu sembelih binatang. Jadi tak perlu dia nak meyakinkan orang tu siapa ke perekat, dia pujuk-pujuk. Kalau muka surat 43 tu dia kata siapa ke sebut sakot tali. Sakot tali ni tersangkut di tali. Maknanya Nabi ni cuba sedaya upaya dengan pelbagai cara untuk meyakinkan para sahabat tak apalah, kita tak boleh masuk Mekah pun tahun ni, kita tahallul. Pahala dia sama dengan kalau kita dapat buat umrah pun. Tapi kebanyakan sahabat, termasuk Sayyidina Umar sendiri pada masa tu pun tak puas hati. Jadi Nabi ni dah habis cara, siapa orang panggil sakot tali, orang Kelantan panggil ikhtiar. Jadi akhir sekali masuk dalam kemah, Ummu Salamah dia beri cadangan kepada dia. Kalau macam tu, mu keluar je daripada kemah ni, mu cukur, mu gunting rambutmu, mu tahallul, orang akan ikut insya-Allah. Dan memang benar apa yang diberi pandangan oleh Ummu Salamah tu. Nabi keluar daripada kemah dia, Nabi cukur, Nabi gunting, Nabi tahallul, dan semua sahabat kisah dia sebagaimana kita tahu, akhirnya Nabi bersetuju. Tahun ni hak dia pergi nak buat umrah tu, tahun kena, tak silap tahun kena hijrah, tak boleh buat umrah, kena balik dulu Mekah, tak apa. Dan perjanjian tu pada zahirnya memang nampak berat sebelah. Antaranya tahun ni, tahun tu tunai hijrah tu, Nabi dan para sahabat kena balik semula ke Madinah. Sedangkan dia duduk di Hudaibiyah, sebagaimana kita tahu, lebih kurang sejam setengah lebih ya. Daripada Hudaibiyah ke Mekah tu dah dekat dah. Sejam setengah ni sekarang ni lah. Sekarang ni kalau kita ngabah, nak banding dengan Madinah ke Mekah tu 5 najah. Hudaibiyah ke Mekah tu lebih kurang sejam ataupun lebih sikit.
kita kata. Itu pun tak boleh pergi, kena balik. Nabi setuju. Menyebabkan ramai para sahabat tidak setuju. Tak puas hatilah. Kemudian dalam perjanjian juga, dalam tempoh perjanjian itu 10 tahun. Jadi perjanjian 10 berjihad. Sebab makna tak boleh nak perang. Ini pun kita boleh kaji. Jihad dalam Islam tu sebenar. Adakah tujuan jihad sebenarnya sebab kita nak bunuh orang kafir? Sedangkan kita tengok sirah Nabi SAW, walaupun banyak peperangan, tapi sebenarnya berapa je nyawa yang terkorban. Sama ada di kalangan orang Islam atau di kalangan musuh sendiri pun. Paling banyak mana masa perang Badar, itu pun dalam 5% ke 7% je nyawa. Maknanya jihad dalam Islam sebenarnya bukan fikir masalah kita boleh bunuh orang. Jadi apabila perjanjian Sulhul Hudaybiyah selama 10 tahun, jadi seolahnya sebahagian terfikir tak ada ruang kita nak berjihad. Nabi terima 10 tahun perdamaian. Kemudian dalam tempoh tu mana-mana orang Islam yang murtad contohnya, dia diberi kebebasan kalau ada. Tapi mana-mana orang kafir nak masuk Islam, jadi perjanjian ni memang pada zahirnya nampak berat sebelah, sehingga Sayyidina Umar pernah kata lima nu'ti ad-daniyah fi dinina. Sebab apa kita macam kita pelekeh sangat agama kita ni. Kita macam beri penghormatan yang lebih kepada kerajaan kafir Quraisy pada masa tu. Sebab tengok kepada zahir perjanjian. Tapi Nabi SAW, sebab kita tahulah dia Nabi, pada zahirnya nampak berat sebelah, tapi sebenarnya masa depan tu menguntungkan dakwah Islam tu sendiri. Sebab itulah kita tengok tempoh perjanjian tak ada 10 tahun pun, 2 tahun lah. Sebab orang yang jahat, orang yang zalim biasanya dia tak boleh nak berpegang pada janji. Orang zalim, orang jahat, dia tak boleh berpegang pada janji. Dan dia akan dia akan ikhtiar macam mana dia nak cari alasan untuk nak menampakkan dia ni tidak langgar janji. Afak dia yang bersekutu dengan dia. Sebab itulah perjanjian 10 tahun, tak ada 2 tahun, lebih kurang 2 tahun je. Dia langgar perjanjian. Dan Nabi terima juga sebab apa? Walaupun memang berat nak terima, tetapi Nabi fikir tahun lepas dia boleh pergi dengan bebas. Walaupun tempoh berada di Mekah tu agak terhad, tapi inilah peluang untuk dia berjumpa dengan waris-waris dia, tengok kampung halaman, untuk dia buat umrah, untuk dia sebar dakwah dia contohnya. Dan masa ni jugalah Nabi SAW menggunakan peluang untuk dia hantar risalah-risalah Islam ni kepada pembesar-pembesar di sekitar Mekah, di sekitar Mekah dan sekitar pada masa tu. Hantar surat kepada Raja Mesir, Muqawqis. Hantar surat kepada Kisra, Raja Parsi. Hantar surat kepada Kaisar, Raja Rom. Mengajak supaya dia faham Islam. Boleh dalam muka surat 45 tu ada sebut Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdullah wa Rasulihi ila Hiraql Azimir Rum. Salamun ala manittaba'al huda. Salam. Mu selamat, mu sejahtera, mu akan hidup aman orang yang mengikut hidayat Allah SWT. Aku nak menyeru kamu supaya menerima Islam. Mu terima Islam, mu akan selamat dan Allah Ta'ala akan beri pahala yang berganda. Tapi kalau mu tolak, mu akan tanggung segala dosa al-arisiyin. Al-arisiyin ni setengah ulama kata dia merupakan sebahagian daripada pengikut Kristian zaman dulu. Sebab zaman dulu tu dia dah ada perbalahan sesama dia tentang ketuhanan ni. Dia panggil mabda' as-saluth, Trinity ni. Tuhan ni so dalam tiga dalam so. Jadi zaman dulu dah ada satu grup berlaku peristiwa di kurung yang ke-14, awal 15.
Masihi dia termasuk orang yang melawan fikrah uluhiyah al-Masih. Dia tak boleh nak terima bahawasanya Nabi Isa ni adalah Tuhan. Dia kata Tuhan ni hanya Esa, iaitu Allah Ta'ala lah. Nabi Isa ni adalah makhluk yang lahir, dia Nabi. Dan dia berlawan dengan Alexander pada masa tu, dan dia juga berlawan dengan Konstantin As-Sani, penguasa pada masa tu. Yang mana penguasa pada masa tu, dia tulis dalam dustur dia, dalam perlembagaan dia, Annal Masih ilah haq, min ilah haq. Masih ni adalah Tuhan yang benar, sebagaimana Tuhan yang benar juga. Jadi Arisiyin, ya, dipanggil Arisiyin. Jadi kalau kamu tak terima Islam ni, kamu akan menanggung segala dosa, termasuk dosa daripada golongan Nabi SAW berdakwah kepada manusia, bukan setakat terhenti kepada kafir Quraisy saja. Jadi sulh Al-Hudaybiyah ni sebenarnya merupakan kemenangan. Sebab itulah kita tengok ayat inna fatahna laka fatham mubina. Ayat ni turun ketika mana Nabi dalam perjalanan balik daripada Hudaybiyah ke Madinah. Allah nak cerita tentang kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Sebahagian ulama kata ayat ini turun dalam perjalanan dia balik. Mana kemenangannya? Mana pembukaannya? Itu nak menunjukkan kepada kita kemenangan ni an-nasr wal fath. An-nasr ni semua kemenangan ni mari daripada Allah Taala. Cuma al-fath idza jaa nasrul ini dia luah makna dia. Al-fath ni dia lebih fokus kepada pembukaan kota Mekah tu sendiri. Jadi sebenarnya banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini. Peristiwa surah ini nak menunjukkan kepada kita hatta dalam kita berurusan dengan kemenangan itu sendiri. Kalau muka surat 48, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Islam nak tunjuk kepada kita ini cara kita nak sambut kemerdekaan. Ini cara kita nak sambut kemenangan sebenarnya. Macam mana kita nak sambut kemenangan? Allah Ta'ala ajar kita fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu tasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kemenangan ni tanggungjawab tu sebenarnya lebih besar. Dan perlu apa kita istighfar kepada Allah? Sebab mungkin kita takut apabila kita capai satu-satu kemenangan, hak sebelum tercapai kemenangan ni macam-macam kita bagi tahu. Kita nak buat ni, kita nak buat ni. Apabila kita menang, kadang-kadang kita akan berdepan dengan ujian, kita akan berdepan dengan cubaan, kita akan berdepan dengan halangan, macam-macam. Baru kita sedar sebenarnya. Itu belum masuk lagi apa yang ada dalam jiwa kita. Kadang-kadang apabila kemenangan ni depan, orang akan teruji, mula teruji. Masa tak ada kekayaan, masa tak ada pakar, masa tak ada kuasa, dia lain. Tapi apabila kita berdepan dengan kekuasaan ni, taluban minal qidri idza istajma'at ghalayanan. Sebab itulah Nabi SAW diajar kita supaya sentiasa berdoa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah Ta'ala yang sentiasa membolak-balikkan hati kita, kita minta supaya Allah Ta'ala tetapkan hati kita ni, thabbit qalbi ala dinik, supaya kita ni tetap di atas agama kamu, ketaatan. Sebab manusia bila berdepan dengan ujian ni, pada masa tu baru kita boleh tahu
masa kita berdepan dengan kuasa, masa kita berdepan dengan pangkat, masa kita berdepan dengan pengaruh. Masa tu kadang-kadang mungkin kita boleh berubah. Ataupun apa yang kita rancang sebenarnya bukan senang kita nak buat. Jadi nak ambil semangat ni, kita kena bertasbih kepada Allah. Allah Ta'ala ni dia maha sempurna. Allah Ta'ala ni tidak ada kekurangan sikit abuk pun. Dan kita puji Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala lah yang memberi kepada kita. Kemudian kita istighfar kepada Allah ni, kita nak tampilkan kelemahan kita manusia. Tetapi kita kena ikhtiar, kita kena ejah, kena laksana tugas tersebut, tanggungjawab tersebut. Tetap kita kena ikhtiar, tetapi dalam masa sama kita kena sentiasa bertasbih, beristighfar kepada Allah, sebab kita tahu ini merupakan satu tanggungjawab yang besar. Dia juga memberi gambaran sebenarnya kita semakin hampir dengan kematian. Apabila biasanya termasuk Nabi SAW sendiri pun apabila turun surah ni, dia menggambarkan saat akhir dah kematian. Begitu juga apabila kita berdepan dengan kemenangan ni, kadang-kadang kita lupa pada Allah Ta'ala. Kita lupa kepada kehidupan yang sebenar. Jadi kita perlu sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu. Yang kita boleh ambil daripada ayat ni sebenarnya kita sentiasa bertasbih, beristighfar kepada Allah ni, seolah kita ni mengikut style, mengikut cara makhluk yang berada di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu. Para malaikat yang menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluk yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, sentiasa bertasbih kepada Allah Taala, wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Ayat dalam surah Ghafir ayat yang ke-7. Jadi kalau kita sentiasa bertasbih, beristighfar hatta di saat kita mendapat kemenangan, maknanya ini menunjukkan syakhsiyah kita. Sifat tabiat kita ni sentiasa seterusnya kita sentiasa kena bertasbih, beristighfar kepada Allah ni sebagaimana dalam surah Al-Anfal lah, supaya kita sentiasa berada dalam rahmat Allah SWT. Kita tidak cepat diazab oleh Allah SWT. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Ta'ala kata dia tidak akan mengazab, seolah liyu'adzibahum tu niat pun tak ada untuk azab manusia ni, wa anta fihim, ketika mana kamu wahai Muhammad SAW masih ada, masih hidup. Mana ini dari satu sudut kemuliaan, kedudukan yang begitu tinggi yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita Muhammad SAW. Artinya selepas Nabi SAW meninggal dunia, wafat, maknanya benda ni terdedah dengan risiko azab Allah SWT. Tapi Allah Ta'ala sebut, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ. Tapi Allah Ta'ala kata dia tidak azab Allah. Artinya untuk mengelakkan diri kita ni mendapat azab Allah SWT, terutamanya masa kita duduk atas dunia ni, dalam semua situasi, termasuk situasi kemenangan, kita kena sentiasa beristighfar kepada Allah, kerana istighfar inilah menjauhkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, akhir sekali dia nak cerita tentang kepentingan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dalam segenap perkara, apa saja yang kita buat sebenarnya ikhlas. Niat kita tu perlu ikhlas kepada Allah SWT. Ini antara pengajaran besar dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau kita ikhlas, kalau kita ikut cukupkan syarat-syarat, kriteria yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendapat kemenangan ni,
Kalau kita penuhi kriteria tu, antara berbondong-bondong. Kita boleh tengok semenjak dulu sampai sekarang ni pun. Ini penting. Jadi asas benda penting dalam dakwah ni antaranya adalah keikhlasan, niat. Dan niat ni benda besar sebenarnya. Niat kalau dalam bahasa Arab daripada kalimah nawa. Nawa ni kita perhati biji benih. Biji benih kecil. Contohnya buah tamar. Dia kecil, dia kerah. Tapi daripada buah tamar tu lah, daripada benih ni lah, dia menghasilkan pokok yang besar. Dia menghasilkan buah. Dia menghasilkan zat. Dia menghasilkan khasiat. Dia menghasilkan tenaga untuk manusia hidup. Ini nawa. Niat pun mari daripada nawa juga. Benih ni pun daripada nawa juga. Mana-mana benih pun benih-benih hok kecil. Tapi daripada hok kecil ni lah, kerana daripada nawa ni, dia kepada alam keseluruhan. Sebab itulah kita panggil tenaga atom ni, nuklear ni, nawawi. Nawa juga. Taqah nawawiyah. Tenaga nuklear. Sebab apa nuklear ni hebat? Kerana dia seolah kita tak nampak. Atom. Kita tak nampak. Tapi dia boleh menghasilkan tenaga yang kuat. Cuma atas manusia guna untuk manfaat ataupun untuk mudarat. Manusia yang tolong, manusia yang tidak beriman kepada Allah, sebagaimana berlaku di Nagasaki, Hiroshima. Tapi orang yang beriman yakin mana keperluan kepada tokoh nawawiyah ni, tenaga atom ni, untuk menghasilkan tenaga, untuk menghasilkan elektrik, untuk memberi kebaikan kepada kehidupan ini. Ini nawa. Daripada nawa itulah lahir niat. Niat ni penting. Walaupun kita tak nampak, walaupun mungkin dia mari daripada lubuk hati kita, tetapi itulah Adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, kalau niat kita mula goyah, azam kita tidak kuat, kita akan mudah dipengaruhi oleh syaitan, oleh musuh kita manusia, yang menyebabkan kadang-kadang peringkat awal kita mempunyai niat, kita mempunyai cita-cita yang begitu tinggi, yang begitu mulia, tapi apabila sampai sekat jalan, kerana niat kita tidak kemah, menyebabkan kita terpedaya, kita terpesona dengan kehidupan dunia, kerana adanya depan kita ada kuasa, ada harta benda, ada pangkat, ada pengaruh, menyebabkan manusia sanggup melakukan kezaliman, sanggup melakukan pengkhianatan, dan nak menunjukkan kepada kita pentingnya niat kita ni mesti kena tetap ikhlas sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pengajaran yang kita boleh ambil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.